kamu dapat tengok zat Allah di akhirat esok. Bila kamu tengok bulan purnama yang tak terlindung. Bukan Nabi nak kata Allah tu zat macam makhluk dah. Nah, abang tak dapat memandang. Maka ulama berbahas. Ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang tuan-tuan, kita dapat tengok zat Allah di akhirat esok. Nah, berdasarkan dalil. Tapi Allah apa ya? Ada mengatakan sebab Allah bagi kita panca indera satu lagi, kita tak tahu. Allah bagi panca indera kita yang boleh nampak Allah. Itu pandangan. Hakikat dia sah daripada Allah. Adapun Mu'tazilah, tuan-tuan, ni golongan Mu'tazilah, firqah Mu'tazilah, mereka mendahulukan akal. Dia kata Tuhan kita tak boleh tengok. Di dunia tak boleh, di akhirat pun tak boleh. Kita di dunia tak boleh tengok. Ya, kita setujulah. Kan? Itu kehendak Allah. Di akhirat esok tuan-tuan, kita boleh tengok. Depa tak ada. Di dunia tak boleh tengok, di akhirat tak boleh tengok. Ini golongan Mu'tazilah. Sebab prinsip dia mendahulukan akal daripada nas. Mu'tazilah dipakai akal. Akal dulu. Baru main nas. Kita nas dulu. Akal tu syarat. Jadi tuan-tuan sekalian, Mu'tazilah terkeluar. Pahaman ni keluar daripada ahli sunnah. Dalam bab ru'yatullah. Dalam bab melihat Allah. Kita saya tengah bab lain banyak lagi. Tapi cerita ni bab melihat Allah ni. Begitu juga satu golongan lagi tuan-tuan, musyabbihah atau mujassimah. Yang mereka ni seolah mengumpamakan Allah. Dia berkata kalau Allah SWT ni, memang kita boleh nampak. Siapa? Tuhan tu berjisim. Allah, Tuhan ni macam pemuda. Yang ada rambut, yang ada dicontoh dalam hadis. Hadis tu hadis mutasyabihat, tuan-tuan. Dia baca hadis, dia tak rujuk balik huraian ulama. Musyabbihah. Sebab tu pak ni tuan-tuan, depa beriktikad apa? Tuhan duduk atas langit. Jaga lah. Ada ni pahaman ni duduk sebang lah ni. Ni antara ajaran sesat jaga tuan-tuan. Tuhan duduk atas langit. Tuhan duduk atas arasy. Kita prinsip kita jelas. Allah Ta'ala mukhalafatuhu Ta'ala lil hadis. Qiyamuhu Ta'ala binafsih. Dalil dia apa? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu semua dalil. Ulama bahas panjang tuan bab ni. Nak cerita bab ru'yatullah. Kita kena faham ni semua. Sebab tu dia berkata, Nabi SAW bukti kata Tuhan duduk atas. Pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke langit. Nabi naik ke langit. Pasal apa? Pasal Tuhan duduk atas langit. Lepas tu yang kita pergi Mekah, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Mekah, pergi buat haji umrah. Tuhan duduk Baitullah kan? Apa beza dia? Kalau kata Allah Ta'ala, Nabi nak bertemu dengan Allah hanya di Kaabah. Pertemuan yang laisa kamitslihi syai'. Tapi beza dia, Allah Ta'ala tunjuk kemuliaan Nabi itu tak macam kita. Tuan-tuan puan, maka Allah angkat Nabi yang salah. Satu tempat yang mana siapa makhluk pun tak sampai, termasuk malaikat Jibril. Sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai satu tempat, Nabi langkah pergi, malaikat Jibril unduk. Dia kata Tuhan duduk di aras tu lah. Maha Syuja Allah. Tuan-tuan.
Maha suci Allah. Yang memerlukan tempat siapa dia? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang perlukan tempat nak bertemu Allah. Allah perlu tempat tak? Maha suci Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, golongan musyabbihah mujassimah yang betul-betul kata Allah Ta'ala tu berjisim sopa manusia. Mereka kata memang dapat tengok Tuhan macam kita. Oh, hal tu pun terkeluar dari Sunnah wal Jamaah. Masuk, okey. Boleh. Allah. Allah. Ya Allah, Allahumma baik. Jadi untuk sekalian, persoalan yang kita sebut ni satu persoalan yang panjang dibahaskan oleh ulama kalam atau ulama tauhid, iaitu dalam bab ru'yatullah. Di Madai yang Ustaz sebut tu beberapa pandangan. Dia ada banyak pandangan sebenarnya. Tapi kita ambil Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan bahawa kita dapat melihat Allah SWT di akhirat kelak berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan puncak kenikmatan yang tertinggi dan puncak segala kenikmatan kita sebut ni. Hal ini dalam Al-Quran ada difirmankan yang artinya, dan wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah mereka melihat. Kita baca ayat tadi, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Begitu pula lah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwartakan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, kami melihat Rasulullah SAW melihat bulan purnama. Maka baginda bersabda, kamu akan melihat Tuhanmu sebagaimana melihat bulan ini. Tidak silau dalam melihat dan tidak keliru. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin. Muka surat
483 ni dia bagi rujukan, ya, hadis tu. Jadi yang Ustaz sebut hadis tu, di antaranya riwayat Sayyidina Abdullah bin Jabir kata, satu hari kami tengok Nabi tengok bulan. Nabi tengok bulan purnama. Kemudian Nabi kata apa? Kamu akan melihat Tuhanmu bagaimana kamu lihat bulan ini. Mana apa? Dapat tengok Tuhan. Nabi nak habang kata nisbah dapat tengok. Ha? Tidak silau, makna pandangan kamu tu tak ada gangguan. Terang, tak ada gangguan. Dan juga tak ada keliru. Tu Nabi beritahu bahawa bagaimana dalil yang disebut dalam hadis itu, Nabi sebut sebagai dalil dapat melihat zat Allah SWT. Baik, insyaAllah untuk kita sambung bab ni, apa nama ni, pada perjumpaan akan datang insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok sikit tuan-tuan puan dalam kitab Al-Qaulul Tam fi Ahkam Al-Ma'mum wal Imam. Kita baca masalah 127. Kalau tu ada kitab tengok masalah. Muka surat takut tak sama, kena cetakan lain ke apa kan. Tengok masalah 127. Masalah dia, Imam Syak membaca surah Fatihah ketika dalam rukuk. Ni imam ni, dia syak. Tuan. Ni bukan masalah makmum, masalah imam. Dia syak hari kita buat macam mana. Bila imam masalah, dengan makmum sekali masalah. Kan? Jadi kita ikut dia. Dia tak ada masalah apa, kita ada masalah, atau kita punya masalah, kita sendiri masalah kita. Dia punya masalah, dengan kita ni masalah. Kita imam kan? Macam mana masalah dia? Telah menyebut oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam fatwanya, jika syak imam dalam rukuknya, adakah dia telah membaca Fatihah atau belumnya? Allahu Akbar rukuk. Tiba-tiba dia syak pula dah. Aku baca Fatihah ke tak lah. Tengok dah, dia syak. Maka qiyam ia semula untuk membacanya. Bila syak ni, dia tak perhati. Dia bangkit balik. Allahu Akbar. Dia bangkit balik apa? Dia bangkit balik baca Fatihah. Adapun makmum, ia telah yakin sudah membacanya. Makmum yakin dah, dia baca dah. Dia tu duk syak. Kan? Penin kena lemang tupak apa kau ayah kan. Dia sampai syak. Makmum yakin dah dia baca. Maka berkata Syekh Al-Baghawi rahimahullah, tidak boleh makmum menunggunya dalam i'tidal. Makmum dia yakin dah. Lepas tu dia nak maki apa? Dia tak ada masalah apa. Tapi dia tak boleh menunggu imam dalam i'tidal. Imam mungkin Allahu Akbar, imam baca Fatihah. Makmum Allahu Akbar. Makmum macam mana? Makmum tak boleh tunggu dia dalam i'tidal. Pasal apa? Bahkan wajib ia turun kepada sujud dan tunggu imamnya di dalamnya. Makmum kena turun sujud. Makmum tak boleh ikut dia. Dalam bab tu, dia bagi baca Fatihah, kita dah yakin dah dia baca. Dia duduk syak. Dia bangkit baca Fatihah, kita pun bangkit sami Allahu hamidah. Lepas tu, turun sujud. Kita kena tunggu dia. Tunggu imam. Kita turun sujud. Kepada sujud. Turun kepada sujud. Dan tunggu imamnya dalamnya. Mana tunggu imam masa kita sujud. Kerana sujud itu rukun yang panjang. Pasal sujud rukun panjang. Boleh sujud panjang.
I'tidal daripada rukuk itu rukun yang pendek. Kalau kita pergi tunggu untuk tuan imam ni pasal masa i'tidal, batal sembahyang kita. Makmum batal sembahyang pasal apa? Pasal dia pergi panjangkan rukun yang pendek. Jadi selesai dia macam mana? Kita turun sujud. Tu imam sat lagi dah dia baca Fatihah, dia rukuk balik. Allahu akbar. Sami Allah min hamidah. Allahu akbar. Dapat balik dah sujud kita? Dapat. Qudwah putih tak? Qudwah tak putih. Ikutan tak putih. Maka dah dia sujud, kita ikut dia balik. Pasal masalah dia syak. Tapi jarang berlaku kot tu. Jarang lah. Imam syak ni jarang berlaku dah tuan. Imam makik sekali lagi dia baca Fatihah. Itu memang gerhana. Kata imam gerhana. Tu masalah dia. Dia memang gerhana. Pasal apa? Pasal rokok ni qiyam 2 kali kan. Kalau memang gerhana betul lah. Tuan kena ikut lah. Tapi hak ni sembahyang biasa. Ni sembahyang waktu ni. Dia silap, dia syak. Dia syak. Masalah syak dia. Jadi kita kena tahu cara kita macam mana. Baik. Kemudian masalah yang berikutnya. Imam rokok sebelum habis membaca Fatihah. Ini satu masalah lagi. Berkata Syekh Al-Baghawi rahimahullah, jika imam rokok belum habis daripada membaca Fatihahnya, maka bolehlah makmum mufaraqah dengannya. Satu. Kalau tuan-tuan dengar jenis masalah tu, tuan-tuan puan, dia syok. Dia tak tahulah dia pasal apa, dia pergi rokok. Kita makmum ni heran kan? Faraqah. Pasal dia baca Fatihah, tak habis dia pergi rokok. Tak tahu kot dia lupa ke? Dia lupa macam dia baca habis dah ke? Itu masalah. Atau mungkin nyanyuk kot tu. Sampai nyanyuk jadi imam teruk tuan. Itu teruk kita dalam makmum belakang ni. Dia kena belajar cara pula. Jadi makmum betul ni ke mana? Faraqah. Dan teruskan menyempurnakan sembahyangnya bersendirian. Kita boleh faraqah, boleh sembahyang sendiri. Habis selesai, jangan duk teruk dia lah. Kita putih dah dengan imam. Kita cerai. Faraqah tu mana cerai. Mana kita tak sangkut dah dengan dia. Kedua kita putih dah. Dan boleh juga makmum menunggunya dalam qiyamnya sehingga ia kembali mengikutnya pada rakaat yang kedua. Bagi imamnya. Okey. Boleh. Cerita dia, kita dah dia pergi rokok apa semua tu kan. Okey. Tu hal dia lah. Lepas tu kita pun sembahyang lah. Sembahyang naik rakaat kedua. Dia pun naik rakaat kedua. Baik. Maka menunggu dalam qiyamnya sehingga kembali mengikutnya pada rakaat yang kedua bagi imam. Dia boleh ikut balik. Sebab kedua tak putih. Hak ni bukan orang tak farqah dah. Hak farqah tadi selesai dah. Dia tak fikir dah pasal imam punya pasal. Kan? Ni aku punya pasal. Tak ni. Hak ni dia sangkut lagi. Dia tak farqah. Ni orang yang tak farqah. Sehingga ia kembali mengikutnya pada rakaat yang kedua bagi imamnya. Imam makik, rakaat kedua. Hak pertama ni tak baca Fatihah, dia baca sekat. Bagi rakaat kedua. Kemudian pada akhir sembahyang, jika imam sedar lalu bangun qiyam ia, maka hendaklah makmum bangun mengikutinya. Dan jika ia tidak sedar juga lalu memberi salam ia, maka hendaklah makmum bangun sempurnakan rakaatnya. Okey. Imam ni mungkin dia tersedak selepas itu. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar. Dia tak ada pergi rokok. Tuan-tuan rasa pelik tak? Kita ada pelik, dia tak tahu dia jeli ke mana. Kemudian hak mau faraqah. Pasal imam tu dah melelong lah. Hak tak faraqah, dia boleh tunggu balik imam pada rakaat yang kedua. Dia sempurna dah. Rakaat pertama makmum ni, hak imam tu. Rakaat yang kedua itu bagi makmum itu adalah rakaat yang pertama bagi imam. Pasal rakaat yang pertama tu imam tak pakai. Pasal apa? Rakaat tu dia tak baca Fatihah habis. Kalau rakaat tu tak pakai bagi dia. Rakaat kedua itu rakaat pertama. Hak makmum ni dia
Dia rakaatnya, dia ikut balik imam dalam rakaat tu. Baik, saat ni dia teringat. Bila imam tu teringat, dia silap. Maka dia tambah rakaat balik tak? Dia tambah. Sama tak dengan makmum balik? Sama. Tapi kalau dia duduk juga tahiyat, dia duduk bahasa dia dah baca Fatihah rakaat pertama tu. Baca tak habis, dia duduk bahasa macam habis. Nah? Jadi makmum, nampak dah Tok Imam ni, dia memang dia lupa sungguh-sungguh ni. Makmum sempurnakan sembahyang dia, rakaatnya, hak tadi tu tak cukup. Dia selisih dia dengan imam tu. Tapi kalau imam tu ingat, dia bangkit tambah, maknanya dia tak pakai. Hak yang rakaat pertama tu dia tak pakai. Dia tahu dah dia silap. Tapi kalau dia tak tahu kalau dia silap, dia duduk pegang kau pakai rakaat yang dia tak ucap Fatihah tu, dia kau pakai, mana kita tahu dah dia takkan ubah. Imam tu takkan ubah. Dia lupa terus ke apa, kita tak tahu. Makmum ni dia kena sempurna. Dia kena sempurna kan lah. Kalau rakaat, kalau sembahyang tu 4 rakaat lah. Kalau sembahyang tu 3 lah. Nah, Maghrib ke Isya ke, dia sempurna sebab dia tahu rakaat dia berapa yang sempurna. Nah, tu beza dia tadi. Baik. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung lagi di Allah SWT dengan masalah berikutnya. 2 masalah itu cukup untuk kita bincangkan tuan-tuan mengenai imam syak baca Fatihah dalam rokok dan imam rokok sebelum habis dia baca Fatihah. Dia tahu 2 keadaan tu. Dia syak, itu contoh lain, dia bangkit, dia buat, atau kita makmum macam mana nak buat. Kita dah habaq lah tadi. Kemudian hak yang ni imam dia baca Fatihah sekarat, dia pergi rokok. Malah rakaat tu tak pakai dah bagi dia. Makmum, rakaat makmum baca Fatihah, kau pakai. Pasal makmum tu baca Fatihah. Di situ diselisih antara kita dengan imam. Jadi kalau kita tahu tuan-tuan, wa imma, tuan-tuan tak mau pening kepala, niat faraqah. Itu selesai masalah. Hak kedua tu dia mungkin hak kedua tu nak kena faham tu baru kita boleh buat. Nak ikut imam tu. Dia tuan-tuan kena faham tu. Ramai-ramai ni mungkin kita cerita secara umum, tapi kalau nak buat tuan-tuan nak praktik tu, tu paling mudah faraqah. Selesai masalah. Aku ngah tak ada apa dah, aku tak sanggup nak mangkit ke, tak mau ke, cukup ke tak cukup. Punya pasal tu imam, tapi aku selamat dah. Aku sembahyang seorang, aku faraqah. Tapi contoh dia kalau kawan tu sayang jemaah, pahala jemaah tu, dia nak turut juga, dia dah cara dia kedua. Tapi cara tu kena faham tu. Tapi kalau susah pun nak faham, tuan-tuan. Kita tunggu dia pada rakaat dia maki tu. Hari kita ikut dia balik tuan-tuan. Lepas tu tengok sekali. Dia sedar tak sedar? Kalau dia tak sedar, pergi kat dia, kita sempurnakan. Tu ya. Kalau dia sedar, maka kita semayang dengan dia bagi sempurna juga. Sebab dia dah betul balik hak yang tu orang tadi tak pakai. Baik. InsyaAllah nanti kita sambung tuan-tuan di Allah Ta'ala dengan masalah yang berikutnya. Ini satu masalah penting juga ni. Hak ni pun berlaku buat kita. Makmum nampak najis atas baju imamnya. Tuan-tuan buat macam mana? Ini nanti bulan depan lah kita bincang. Jadi bincang lebih panjang. Kan? Jangan tengok tuan-tuan nampak. Jadi kita akan bincang pada penyumpaan akan datang dalam bab-bab yang selalu mungkin berlaku pada kita nak buat macam mana, kita kena tengok. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah tuan-tuan kita sudahi pengajian kita sebiasa dengan istighfar dan taubat dan munajat. Kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala di atas salah silap dan dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa ibu bapa kita, di keluarga kita. Moga-moga Allah selamat kita semua daripada segala azab dan siksaan bakaran api neraka yang dahsyat yang tidak mampu, tidak sanggup kita menghadapi menanggungnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nafi'a ووفقنا عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya Ilahi lastu lil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi Allah fahabali tawbatan waghfir dhunubi فإنك غافر عظيم wahai Tuhan ku tak layak ke syurgamu namun tak pula aku sanggup ke nerakamu Allah ampunkan dosaku terimalah taubatku sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai dengan rahmat-Mu ampunkan daku oh Tuhanku umurku berkurang setiap hari dan waktu dosaku bertambah setiap waktu apalah dayaku wahai Tuhan hamba yang berdosa datang padamu mengakui dosa yang telah berlalu jika Engkau mengampunkan daku oh Tuhanku Engkaulah yang layak mengampunkan dosa hamba-Mu jika Engkau tidak menerima taubatku pada
siapa lagi tempatku mengadu dan merayu. Tiada siapa lagi tempatku mengadu, ya Allah, dan merayu. Ilahi lastu lil firat ahla wala aqwa ala nar. Allah habli taubatan wa dunubi فإنك غافر عظيم. آمين 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 يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والله أعلم. أعوذ بالله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالديكم بالتوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. العاصمة والسلام في خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.